Yeeha! Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua penonton Minggu Saham Digital bersama saya Alif Farhan sebagai host anda. Okey, sebelum Alif start sebenarnya Alif nak cerita kat korang sikit lah. Bila kita kuasai dunia kimia ni sebenarnya dunia akan lebih menyeronokkan lah kepada adik-adik. Selamat datang dan selamat Hari Kanak-Kanak Sedunia. Dan juga selamat Hari Lelaki Sedunia sebenarnya. Tapi selamat Hari Lelaki Sedunia semalam lah. Mungkin hari ini Hari Kanak-Kanak. Jadi bersama saya Alif Farhan dalam dunia kimia di mana kita akan pelajari tentang kebergunaan kimia guys. Dan cara betul untuk mengendalikannya. Rancangan dunia kimia ini dibawakan khas kepada anda oleh CCM Advancing Chemistry for a Better World. Nampak tak? Sekali-sekala orang kata dalam English kan. Siapa kata mata pelajaran kimia ni membosankan? Guys, dalam dunia kimia ni kami akan menunjukkan kepada adik-adik cara paling menyeronokkan dan selamat untuk melakukan eksperimen sains. Kita juga boleh pelajari bagaimana kimia memainkan peranan penting dalam hidup kita sebenarnya. Dan sekarang ini saya ingin memperkenalkanlah ahli saintis dunia kimia. Ini bukan kaleng-kaleng ni, kita jemput daripada UK, daripada University of Sheffield. Dia ada master pula tu. Dia ni memang seorang peneraju dalam menghasilkan kandungan pendidikan untuk sains, matematik, sejarah, Melayu dan juga falsafah. Dia ada filosofi dia sendiri. Lebih 700 video pendidikan yang telah dihasilkan olehnya dan ianya menjadi viral di media sosial baru-baru ini dengan lebih 200,000 tontonan views YouTube saluran ajar. Bukan calang-calang macam Alif kata, bukan kaleng-kaleng. Jadi tanpa membuang masa lagi guys, Alif kalau duduk sini buat eksperimen memang tak boleh lah. Kita kena jemput. Sila beri tepukan kepada saintis jemputan kita iaitu Muhammad Haziq atau lebih dikenali sebagai Haziq Ajar. Yeza. Itu dia. Assalamualaikum semua. Ini gemai ada punya intro. Ini macam mana nak panggil ni? Ahli saintis ke? Doktor ke? Sebab tengok baca panggil Haziq je. Haziq je? Serius lah. Lebih kurangnya. Sebenarnya ada sebab lah kenapa disebut University of Sheffield. Sebabnya ada background lah. Ada berkaitan yang kuat lah antara kita. Sebenarnya ini pun sebenarnya bekas juga. Sebenarnya bekas pelajar universiti dekat UK yang power. Yang handsome lagi tu. Cuma doktor pula kan. Tak ada Zik. Dia beza. Saya fail student, awak yang orang kata yang top student genius lah kan. So ini yang berpura-pura lah dia. So dia akan berpura-pura macam tak tahu. Tapi sebenarnya serius, saya memang hari ini tak tahu sebenarnya macam mana apa eksperimen. Tapi tak apa, kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Haziq kerana sudi menjadi saintis dunia kimia pada hari ini lah. Sebelum saya nak buat show dengan Haziq ni pun, saya dah tonton dah sikit-sikit saluran pendidikan dia dekat YouTube. Apa channel apa tadi? Channel kata dah tonton. Tak ada saja jelas. Ajar. Nampak tak? Sebenarnya nama dia Ajar. Ya betul. Haziq sebenarnya memang lain daripada lain lah. Saya yang tak main dalam kimia ni pun sebenarnya guys boleh pelajari sebersikit tentang kimia. Dan ceramah-ceramah serta show-show Haziq online pun sebenarnya memang orang kata marvelous. Macam-macam kita dapat orang kata pelajari daripada video-video Haziq lah. Dapat endorsement artis ni dah selain macam. Jangan. Tak ada. Kalau endorsement saya Chas tau. Tadi kat belakang apa? Okey, kat belakang kita sembang tepi lah. Boleh. Okey, kaedah pengajaran ilmu kimia Haziq amat unik dan kreatif sebenarnya. Okey, pada hari ini sebenarnya apa yang kita nak buat eksperimen pada hari ini? Okey dah. Jadi sebenarnya kita nak cerita pasal sains dan kimia lah. Sekarang ni pukul berapa? Sekarang ni pukul 5 suku macam tu, pukul 5. Jadi kalau kita ingat pukul 5 ni adalah satu waktu sebenarnya untuk kita tengok apa, tengok SpongeBob ke apa kan. Sebenarnya nak cerita pasal sains dengan kimia pukul 5 macam Dia macam jam sikit lah kan. Jam banyak sebab lah pagi dah pergi sekolah. Sekarang tak sekolah. Sekarang tak sekolah. Sekarang tengok dekat rumah belajar digital. Budak-budak pun bangun pukul 12 macam tu. So sekarang baru masa untuk mungkin otak terangsang lah. Ya betul. Untuk orang kata otak terangsang ni, apakah tajuk eksperimen kita hari ini Zik? Okay, jadi pada petang ni lah kita akan buat beberapa eksperimen. Kita akan buat beberapa demonstrasi kimia lah. Kita akan buat dua lah sebenarnya. Yang pertama sekali adalah dipanggil sebagai ubat gigi gajah. Dan yang kedua kita akan main dengan non-Newtonian fluid. Sebut lagi sekali. Non-Newtonian. Non-Newton. Fluid. Saya nampak tergeliat lidah saya sebenarnya nak sebut dah. Tapi bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu dia bendalir bukan Newton. Apa nama sekali? Bendalir bukan. Dia bukan yang bendalir keluar daripada hidung yang tu bukanlah. Jangan. Okey, cerita dia sekarang ni Dok, sebab saya tengok, saya dah excited dah. Sebab apa? Kalau kat papan belakang kita ni, dia ada macam idea apa semua kan. Sebab saya tengok daripada dunia kimia ni pun boleh dapat ni
Ini sebenarnya saya nak tahu, nak shortcut dia. Nak tahu berapa banyak dapat duit. Ini tak ada dalam skrip. Tak adalah sebab kita hari ni nak buat apa, buat gigi gajah. Ya betul, buat gigi gajah. So lepas tu benda tu boleh jual lah dekat social media. Oh, okey. Itu yang saya, sebab tu saya nak belajar hari ni. Kau memang otak duit Kita sebenarnya sekarang terpaksa, Dok. Kita nak otak pendidikan, kita nak otak ilmu untuk pukul 5 petang ni. Sebab apa tahu? Sebab apa? Saya biasalah pergi ke sekolah-sekolah. Saya buat demonstrasi sains dengan student-student, kanak-kanak kecil. Memang saya tanya dia orang lah, nak jadi apa bila besar nanti? Apa dia orang jawab? Diorang sekarang ni, Dok, saya pun tak faham satu kes lah. Sekarang ni diorang semua, saya nak jadi macam Haziq tu, YouTuber. Sebab payment lebat. Macam YouTuber tu yelah, macam Haziq tu buang. YouTuber nak jadi Insta famous, nak jadi apa, TikToker influencer lah. Benda ni kita tak pernah dengar tau 10 tahun lepas. Ya, betul. Macam 10 tahun lepas saya nak jadi blogger. Macam mana kau nak hidup jadi blogger? Dulu blogger lah dulu kan. Dulu blogger tu dah paling pelik lah. Betul. Okay, lepas tu saya ada tanya satu soalan kat budak seorang ni, umur 7 tahun dah dia satu ke apa dah. Cita-cita nak jadi apa? Dia pandang, dia kata, abang, cita-cita saya nak jadi subscriber. Lepas tu dia tanya pula, abang tak subscriber ni apa? Kita macam tu. So cita-cita awak adalah awak nak buka YouTube, awak nak tekan butang subscribe. Dia kata, ya betul itu cita-cita saya. Budak-budak sekarang ni. Okay, itu saya rasa dia sebenarnya memang daripada dulu mak bapak dia ajar amalan sedekah kan, sebab subscribe, kalau kat subscribe kat Aziz yang dapat duit. Itu korang silap. Tapi duit lagi kali kedua. Tak, saya rasa sebab dia orang idolakan awak, so tengok belajar tinggi-tinggi UK, lepas tu jadi YouTubers. Itulah pasal mungkin satu contoh yang kita cuba nak jadi contoh yang baik lah. Tapi apa yang saya nak cakap adalah dalam banyak cita-cita ataupun impian kanak-kanak sekarang ni, generasi baru sekarang ni adalah kiranya hari kanak-kanak sedunia. Ramai yang mula meninggalkan sains sebenarnya. STEM lah kita panggil, sains, teknologi, kejuruteraan, matematik. Ya, betul. Jadi makin ramai lah yang tak nak ambil dia punya bidang tu, sampai merudum dia punya pendaftaran tu. So kita tengok bahawa ini adalah satu aspirasi yang baik, kita nak buat eksperimen ataupun contoh-contoh demonstrasi yang menyeronokkan supaya dapatlah mungkin merangsang ataupun membagi satu aspirasi kepada generasi baru. Sains seronok tuan-tuan, apa nama adik-adik sekalian. Kalau kita tak suka dengan sains, tak suka melibatkan dengan sains, siapa nak jadi contohnya macam DJ Nur Hisham kita kan. Siapa tu DJ Nur Hisham? Tak tahu ke? Itu saya tahu. Penyelaras famous sebenarnya. Penyelaras KKM lah, tak saya ingat. Awak famous tapi yang tu lagi famous lah, menjulang-julang. Tak, sebab kita fikir itu ahli saintis dunia ke apa? Baru tinggal Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan siapa jugalah yang nak membawa aspirasi CCM contohnya untuk mengembangkan untuk menjadi peneraju kimia di Malaysia ni. Ya, betul. Okey, saya rasa kita dah banyak bersembang sebenarnya. Itulah pasal. Apa kata kita start dulu, apa sebenarnya bahan yang diperlukan sebenarnya yang untuk menjayakan ubat gigi gajah ni, eksperimen pertama kita ni? Okay, eksperimen pertama kita akan buat satu eksperimen yang agak eksplosif, yang agak meletup. Tapi jangan risau sebab dia punya letupan sebenarnya adalah letupan yang seronok. Tahu tak ada letupan ni, letupan bukan semua memusnahkan. Ada letupan yang kita tengok macam wow, seronoknya tengok. Contoh macam apa? Macam letupan mercun ke apa. Janganlah main mercun, bunga yang pop-pop tu. Yang pop-pop. Dan letupan, maksudnya demonstrasi ubat gigi gajah ni pun seronok bila untuk kita tengok. Okey, yang pertama sekali adalah kita perlukan perlindungan. SOP. Bukan ini kita dah tak SOP ni. Atas pentas ni. Okay, jadi tak, maksudnya memang kalau nak buat eksperimen kena ada glove. SOP lah. SOP dia adalah kita pakai glove. Alright. Jadi glove ni juga sebenarnya adalah bahan yang dihasilkan daripada kimia. Jadi orang ingat bahawa makcik-makcik ke apa ke dekat kampung tu yang mungkin ingat, kimia ni berbahaya lah. Jadi maksudnya dia tak nak anak-anak dia belajar kimia, tak nak anak-anak dia dekat dengan kimia. Betul dia kata apa tau? Apa dia kata? Apa nama, bila kita makan ni kita banyak makan benda-benda kimia. Maksudnya dia takutlah makan dekat kedai. Jadi sebenarnya memang semua benda yang kita makan adalah benda kimia. Yang paling contohnya adalah dihydrogen monoxide. Okey Dok, pasal dihydrogen monoxide tu, saya sebenarnya nak minta penonton-penonton kamera mungkin halakan kepada saya dulu sebab saya nak terangkan hydrogen monoxide dulu. Hydrogen monoxide adalah benda yang sebenarnya okey, sekarang ni guys, macam tadi Alik cakap lah. Sebenarnya kita dalam dunia kimia ni, kepada anak-anak di rumah kita sebagai mak bapak, kita kena nasihatkan kepada mak bapak anak-anak kita lah supaya orang kata fokus pada pelajaran juga, walaupun tak datang kelas apa semua ni, tapi
pelajaran tu penting. Kalau tidak, yelah tak semuanya yang berjaya jadi influencer. Ada sebenarnya ramai yang DM Alip, bang boleh tak saya nak edit artis, boleh tak masukkan saya dalam TV. Ni apa cerita ni korang ni? Sekolah belum habis apa semua lagi dah nak edit, apa orang kata artis apa semua. Nak jadi artis ke, nak jadi mana-mana pun pendidikan nombor satu. Itu yang paling pentingnya. Yang kedua, macam saya cakap tadi, tak semuanya yang berjaya. Ada mungkin bakat dia tu memang khas untuk jadi influencer, jadi Insta famous ke, ataupun banyak lagi bendanya. Tapi sekarang ni kita kena fokuskan pada pendidikan lah. Sebab dengan ilmu saja boleh bawa kita ke mana-mana saja. Bukan itu nombor 2, nombor 3. Kalau tadi first ilmu penting, nombor 2 kita punya tujuan. Tujuan dalam hidup lah. Dan yang ketiga, usaha dan juga doa lah. Nampak tak? Okey dok. Saya sebenarnya dah sekolah kan anak-anak tadi, adik-adik tadi lah. Ganas sangat bahasa. Tak ada. Kita bukan apa. Kita kadang-kadang sedih. Generasi kita sekarang ni, dia fokus lebih kepada IT. Sejarah tak belajar, kimia, fizik, betul, apa semua. Jadi kita nak diorang lebih semangat dengan STEM ni. Okey, ni pakai ni pula. Pakai Tok sarung tangan dah pakai. Dah pakai dok. Okey, cantik. Okey, jadi untuk eksperimen yang pertama ni adalah satu eksperimen yang sebenarnya sangat seronok untuk kita buat dekat rumah. Yang semua orang boleh buat sebenarnya. Cuma kita perlukan yang pertama sekali adalah dipanggil sebagai hydrogen peroxide. So kamera boleh ni ke? Hydrogen peroxide. So nampak macam menakutkan kan? Tak, saya tahu dok, yang hidrogen ni dalam oksigen je dok. Doktor. Daripada tadi saya panggil doktor kan. Sebab tak apalah. InsyaAllah lah. Doa lah kan. Aku duk biar je dari tadi. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey. So, saya nak tanya. Dalam periodic table element tu ada berapa banyak elemen sebenarnya? Alamak. Hang saja. Jawapan dia 118 dok. 118. Dia mestilah tahu. Okey. Okey, tapi itu maksudnya satu pengetahuan yang penting lah. Satu untuk kita tahu tentang bahan-bahan kimia yang kita guna. Macam saya sebut tadi, dihydrogen monoxide. Sebenarnya dihydrogen monoxide kita dengar macam menakutkan, dia sebenarnya adalah air saja. So boleh nampak ke air? So ni tak kan. So kita guna yang ni lah. Bukan air H2O ke? H2O tu dihydrogen monoxide lah. Betul, single oxygen kan. Okey. So kita kata nanti cuba cakap kat mak tadi kita terminum dihydrogen monoxide. Mak kita bisa cakap, dihydrogen monoxide. Pergi hospital semua. Itulah sebab dengar hydrogen tu untuk yang kereta punya exhaust punya tu kan. Hydrogen asap kan. Nampak saya dah melalut dah ni. Otak dia ni lain macam. Terus je lah. Okey, terus je. Okey. Jadi pertama sekali kita nak gunakan hydrogen peroxida ni. Okey, hydrogen peroxida. Apa yang kita akan nak buat, kita masukkan hidrogen peroksida ke dalam bekas. Okey, kita masukkan. Nampak tuan-tuan dan puan-puan, ini semua adik-adik yang sedang menonton ni, nampak ini adalah hidrogen peroksida yang dikawal ketat oleh mak-mak sedunia ataupun Malaysia. Jangan pergi kedai main beli bang, saya nak order hidrogen peroxide satu. Risau juga. Sebenarnya memang jual, tapi kat kedai jual. Tapi kat kedai dia jual pada kepekatan yang rendah, 8%. Ini kita guna 35% dan 50%. Sebab apa? Sebab kita nak dia punya impact dia betul-betul nampak. Kita tak naklah macam pup. Itu je. Ini cakap lebat lah sekarang ni kita buat je lagi. Tak, saya sekarang ni saya bercakap dengan saintis ke dengan orang kata ahli suara Upin Ipin. Kita boleh macam-macam. So, kita macam-macam. Untuk kontrak berapa kat belakang? Sebab Aziz ni dia orang kata berbakat besar. Selain daripada YouTubers, dia ada buat komik sendiri apa semua. Adalah sikit-sikit. Okay, kemudian kita nak gunakan satu bahan yang sangat susah dijumpai. Susah ke sebenarnya? Tak. Bahan-bahan ni senang je nak jumpa. Kita nak guna apa benda ni? Yang ni bini saya selalu pakai. Saya takkan sentuh. Saya keluarkan duit. Dah kahwin? Dah kahwin. Masya Allah, tengok muka ranggi. Maco macam ni dah kahwin ni punya. Tak turun rating Okey. Alright. Turun sikit lah sebab bila Aziz cakap kan tadi. Okey, so kita tuang sikit. Alright. Okey, dan apa yang akan berlaku adalah kita nak supaya dia berwarna. Kita nak warna. Yang ni bukan guna untuk kek ke? So tengok kamera. So ini adalah pewarna makanan. Okey. Biasa guna tak? Food, orang kata food apa? Food coloring. Food coloring. So, jangan pergi makan pula. Kita tuang sikit dan dia akan jadi color yang sangat-sangat sedap lah. Kita tengok macam air sirap, tapi jangan minum tuan-tuan, adik-adik sekalian. Jadi ini adalah
kita dah sediakan satu part untuk kita punya eksperimen iaitu hydrogen peroxide. Kemudian hydrogen peroxide ni dia kena dikahwinkan dengan kahwin-kahwin ni macam dia ada jodoh juga dia ada jodoh. Aziz, Dia bertemu dengan satu yang dipanggil sebagai yeast ataupun ragi kan. Okey. Jadi kita buka. Tak, yeast ni saya rasa kalau orang nak buat roti macam roti canai apa semua. Ya, betul. Macam ni kan. Dia benda ni sebenarnya ada certain bahan yang boleh dapat dekat kedai lah. Macam hydrogen peroxide tu, yang tu nak kena pergi makmal yang diiktiraf lah. Beli kat Shopee pun boleh sekarang ni. Semua benda boleh beli je. Ini pun patutnya ambil kat Shopee je. Ni Lazada dan Shopee maksudnya alamak. Kita jangan sebut yang lain, kita sebut Lazada saja. Tolong jemput lagi. Okey, dan apa yang akan berlaku adalah kita akan letakkan air yang suam. Okey, satu benda yang penting adalah kita tak boleh gunakan air yang terlampau panas. Okey. Contohnya air yang mendidih ke apa, kita gunakan air suam, kita letak dekat kita punya yeast larutan yeast tu. Okey, kemudian kita bagi inilah. Dia tadi tak buat kerja apa, duk tengok je. Tolong ni sikit, kacau tak, sikit. yang ni kalau saya bancuh jadi Milo ais ni. Memang nampak macam Milo ais. Itulah saya cakap ni. Okey. Nampak sedap Dan dia sebenarnya ada berbau sikit sebenarnya. So ragi ni dia memang berbau lah. So dia rasa macam kita makan bijiran. Memang biasa makan yeast macam tu ke? Tak ada yang lembut-lembut tu orang bagi apa kita boleh berkenalan lagi tak lepas ni? Macam menarik je. Okey, so kacau dan apa yang kamera minta tolong fokuslah dekat sini. Okay. Nampak guys. Ni pakar kacau. So kacau je pun buat apa sangat. Ini je saya tahu Zik. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan tengok apa reaksi yang sepatutnya berlaku lah. Harap-harap berlaku. Tak, saya dah duduk daripada jauh ni. Wih, so tengok. Sirap Bandung. So tengok dia meletup. Jadi macam mushroom. So tengok. Dia jadi macam satu reaksi yang sangat-sangat cepat lah. Dia macam volcano naik tu apa semua. Volcano naik, tapi volcano tu macam kita kena buat volcano susah kan. So reaction dia pula macam lambat. Ni sekejap je kita letakkan dan dia terus meletup naik. Dan nampak macam sangat sedap lah. Ni tak, yang macam ni Zik, saya pernah tengok yang dekat YouTube tu dia buat yang paling besar pakai tong besar tu. Dia meletup kan. Itu sebenarnya ada caranya. Tadi kita gunakan hydrogen peroksida dengan kepekatan berapa tadi? Lupa nak cakap 35%. 35%. Apa jadi kalau kita tingkatkan dia punya kepekatan? Jadi lagi eksplosif lah. Itu yang kita nak cuba. Tapi kali ya ke? Serius ni? Kita nak cuba tapi sepatutnya dia akan jadi macam ni tapi tak meletup sangat lah. Sebab kalau meletup kita gunakan, nanti saya explain. Kalau meletup kita dah tak ada kat sini dah Zik. Alamak, jangan macam tu. Risau je ni. Setiap orang akan menemui ajalnya. Alamak, macam tu yang pula hidup dah. pasti mati. Tak, baru tadi session dengan Imam Buddha Ashraf kan? Alright. Jadi maksudnya kita nak buat, kita nak recreate balik. Kali ni kita buat cepat je dan jangan merepek sangatlah. Sebab kita ada 10 minit je lagi ni. Ada 10 minit lagi. 10 minit. Kita buat sepantas yang mungkin. Kalau tadi kita dah tengok eksperimen pertama berjaya, kali ni pula. Yang ni 50% kita guna ya, 50%. So boleh fokus sikit. 50% hydrogen peroxide dah fokus ke? 50%. 50% hydrogen peroxide. Kalau tadi kita guna 35% saja tuan-tuan dan puan-puan. Kali ni kita nak guna apa pula? Color hijau dan jangan lupa masukkan dishwashing liquid. Masukkan pula color hijau. So, saya bila tengok Aziz buat ni kan, saya ingat masa dulu awal-awal dulu saya buat eksperimen pertama. Tapi saya buat eksperimen pertama yang tu lah. Yang bola besi tu. Bola besi? Itu eksperimen pertama yang selalu orang ajar kat mama saya apa semua. Nak ajar friction. Jadi tak? Saya tidur. Bila tengah kelas tu saya tidur. Itu yang tak lepas ni. Itu yang belajar hari ni. Sebenarnya tersilap. Kita tersilap guna bekas tapi tak apa. Kita tengok macam mana bentuk dia. So kita letakkan yeast kat sini. Alright. Lepas tu letak air kan? Pakai warm water. Yes, kita letakkan warm water. So kita boleh tengok macam mana reaksi pada bekas yang berbeza lah. Bagus juga silap bekas ni kan. Dan kita kacau sikit. Macam ni pun boleh. Jadi expectationnya adalah dia lebih dramatik daripada yang tu sebab kita guna kepekatan yang lebih tinggi. Tapi jom kita tengok macam mana. Macam mana tu? So dia tengah naik. Tak lagi. Kali ni nampak lagi pekat lah daripada yang tu kan. Sebuah buih. So ini adalah
ubat gigi gajah. Kenapa dipanggil ubat gigi gajah? Kita tak jawab lagi soalan tu tuan-tuan. Sebab memang nampak, tengok. Memang sangat-sangat berbeza. Dia nampak sebab nampak macam tapak kaki gajah ke apa? Tapak kaki gajah, tapak kaki gajah kat bawah. Ubat gigi kita guna kat mulut tau. Ya. Tak gosok gigi yang tadi. Lupa. Itulah. Okay, so tengok lebih besar lah. Lebih besar lah dia punya. Lebih dramatik dia punya buih-buih dia. Okay. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Kita nak cerita bahawa hydrogen peroxide ni dia sebenarnya dia terpecah kepada air dan juga oksigen. Okey. Tapi reaksi dia sangat-sangat perlahan. Dia terpecah. Jadi maksudnya kalau kita biar ni, dia punya penutupnya akan tercabut sebab dia terpecah kepada udara. Okey, tapi apa yang akan berlaku adalah bila kita masukkan dishwashing liquid, dia akan meningkatkan ketegangan larutan hydrogen peroxide tu. Kita masukkan sekali dia punya ni lah, dia punya pewarna untuk bagi nampak. Dan bila kita masukkan ragi ataupun yeast, apa yang akan berlaku adalah dia menjadi pemangkin ataupun catalyst tu kan nama dia. Pandai dia. Saya sekarang ni tengah fikir chemical equation dia apa lah? H2O plus. Boleh tulis kat sini. Boleh tu. Tak apa. Jadi bila dia menjadi pemangkin, dia akan mempercepatkan proses untuk hydrogen peroxide itu berpecah menjadi oksigen dan air, dan dia akan diperangkaplah oleh air sebabkan kita letak dishwashing liquid tu. Bila diperangkap, dia tak tahu nak keluar ke mana, nak keluar macam mana ni. So dia meletup. Okey, saya faham. Kalau tadi macam Haziq kata dia akan dikahwinkan kan, bila dia dah campur apa semua, mak mertua pun masuk campur hal rumah tangga, so dia terperangkap dalam keadaan tu lah. Itu masuk perangkap tadi kan? Tu dia punya. Tak faham lagi sekali. Baru lepas tengok drama Korea. Mungkin lah. Sebab tadi Haziq yang cerita tadi. Cerita dia ni kahwin ni, lepas tu dia cerai. Yelah, boleh lah. So maksudnya dia nak lari daripada abusive. Abusive tengah. Okey. Eksperimen kedua pula. Okay, itu adalah eksperimen yang pertama. Jadi yang kedua, kita nak cerita tentang non-Newtonian fluid ataupun benda liar bukan Newton. Kita ada berapa lama lagi ni? Ada lagi 5 minit je lagi. Okey, 5 minit. Okey, jadi non-Newtonian fluid, pernah dengar peribahasa tak? Cincang air tak akan putus. Cincang air tak akan putus. Air yang dicincang tak akan putus. Yang tu saya pernah dengar. Apa maksud dia tu? Dia kalau macam kita kat sungai tu, tadi pun cakap kat budak-budak jangan duk main TikTok apa bagai kena belajar bahasa Melayu. Jangan. Air maksudnya ni hubungan. Hubungan tak akan putus. Maksudnya hubungan kekeluargaan tak akan putus. Okey, jadi itu yang orang-orang nenek moyang kita tengok dululah. Dia tengok alam dan dia taklah tulis kat jurnal ke apa tau. Okey. Okay, dia diabadikan dalam bentuk peribahasa yang menyentuh terus ke arah kemurnian ataupun mesej-mesej yang baik. So peribahasa sebenarnya dia banyak nilai-nilai saintifik. Okey, dapat macam kuat je. Tolong kacau sikit. Kita dalam segmen dunia kimia tau, bukan masak-masak. Ni nak buat cekodok ni. Masak-masak sebenarnya kimia. Oh ya? Itu yang orang tak tahu. Sebab segmen masak macam mak lepas ni. Tapi ni sekarang kita dah start dulu. Nak buat demonstrasi kimia sebab saya ingat dah nak sediakan kuali dah. Okey, jadi kita akan kacau sikit. So apa yang akan berlaku adalah non-Newtonian air yang dicincang tak akan putus. Sebab apa dia tak putus? Sebab dia air ni memiliki ciri-ciri tertentu. Contohnya macam dia akan mengambil bentuk bekas yang ditinggalkan, didiami oleh air. Tapi ada satu jenis air, ada satu jenis bendalir dan cecair yang sifatnya berbeza dengan air yang biasa. Itu yang kita panggil sebagai non-Newtonian fluid. Saya sebenarnya seronok main benda ni. Tak, kenapa keras sangat ni Zik? Dalam ni, bawah ada, cuba zoom sikit kamera tengok. Nampak macam pergi gym. Takkan buat ni orang tak, perempuan kat rumah duk buat pun ada dalam ni lah. Dia punya, okey. Jadi ini adalah larutan bila kita campurkan bila kita campurkan tepung jagung dengan air. Jadi apa yang berlaku adalah dia menjadi likat. Dia punya viscosity lah tu viscosity dia. Ya Allah, pandainya. Okey, jadi bila dia jadi likat, dia akan susah untuk diceraikan lah. Tapi dia ada satu ciri-ciri yang istimewa. Ciri-ciri yang istimewanya adalah harap-harap kita boleh tunjuk demo tu tanpa dia. Yang ni dah masuk main tukul pula ni Zik. Okey. Betul ni. Okey. Okey, ini adalah tukul ya tuan-tuan. Okey, kita nak tunjuk bahawa non-Newtonian fluid ni dia ada sifat-sifat yang istimewa. Contohnya bila kita tengok.
Weh. Dia memecik sikit lah sebabnya kita tak apa nama. Tak, masalahnya si Hang pakai lab coat, aku tak pakai. Hang pakai pari. Ni kalau putih tak apa. Okay, jadi non-Newtonian fluid ni dia memiliki sifat istimewa. Bila kita cincang dia, bila kita tumbuk, dia akan cuba tumbuk. Ui, macam tu je. Tumbuk. Oh, dia tak So dia tak memercik. Sebabnya dia sangat pelik bila kita kenakan tekanan yang tinggi, impact yang tinggi, dia akan jadi kerah. Okey, maksudnya benda ni di-apply dalam mana? Dalam industri mana ke apa ke, pembuatan simen ke apa ke? Nak masuk industri sebenarnya dia banyak digunakan dalam masakan lah. Oh, masakan. Itu yang bila kita nak memekatkan, contohnya memekatkan sup, kita akan letak tepung jagung. Sup tu akan jadi pekat lah. So kita dah settle lah ni. Okay, belum lagi kita nak tunjuk satu lagi yang last. Satu lagi. Okay. Non-Newtonian fluid yang lain adalah kita panggil sebagai pasir kinetik. So ini last lah demonstrasi kita yang last. Okay. Yang ni saya alihkan sini aja. Boleh alih jap. Alih jap. Okay. Ini adalah pasir yang istimewa. Pasir kali hijau? Pasir kali hijau. Sebenarnya dia dijual sebagai toy. Dia jual sebagai permainan. So bayangkan orang jual pasir dekat Lazada. Betul. Orang jual dekat harga RM10. Bayangkan. Itu ada orang jual apa? Batu istinja tau. Orang jual satu batu tu, batu biasa dia jual satu tu RM5. So ini jual pasir. So lagilah. Jadi pasir ni dia ada memiliki sifat istimewa. Dia nampak macam pasir biasa kan? Sebenarnya ini dipanggil sebagai pasir kinetik. Dia campur dengan apa nama bukan polystyrene, dia campur dengan apa tu? Bahan pasir ni 95% saja. 5% lagi adalah tak ingat dia punya istilah tu, tapi tak apa. So apa yang kita boleh buat adalah kita ni tengok ni. Okey. Pisau. Alright. Hati-hati. Happy birthday to you. Tak sangka pula you ingat birthday I. Tak, ini bukan birthday saya. Bila kita potong pasir, bayangkan potong pasir. Bayangkan korang pergi pasir, korang pergi pasir, korang pergi pantai. Kau pergi pasir buat apa? Kau pergi pantai, kau bawa pisau betul potong pasir. Kau bagi apa kan? Gila ke apa? Tapi ini kita boleh potong, dia jadi macam bentuk kek lapis. Bentuk kek lapis. So tengok. Tengok. So selalu kan kalau kat pasir dekat depan rumah taman mainan ke, kita angkat macam tu dia dah bercerai. Dia bercerai. Jadi bila kita diletak dengan bahan kimia yang kita dah rehearse tapi lupa pula nama dia, macam biasalah, sebab itulah bukan lupa. Sebenarnya kita nak suruh adik-adik sendiri Google sendiri cari jawapan. Sebab orang kata jangan bagi Z jawapan. Betul. So itulah. So cari. So jawab dekat apa nama bahagian komen. Jampur apa benda ni. Ya betul. Okey, kita sebenarnya inilah satu teknologi yang menakjubkan, yang orang kata bermanfaat kepada seluruh dunia. Kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Haziq kerana sudi ajar dunia kimia dengan pelbagai eksperimen ni. Last kali mungkin Haziq ada apa-apa untuk minat-minat Haziq untuk YouTube ke apa sebagainya, ada ucapan sikit? Okay, jadi terima kasihlah kerana sudi bersama dengan kami pada sesi dunia kimia, dan juga terima kasih kepada CCM. Jadi itu yang penting, bahawa kimia ni dia adalah kawan kita, dia bukan lawan. Kalau kita mengetahui dia, kalau kita faham tentang kimia ni, macam kita punya girlfriend, boyfriend lah. Kalau kita ingat macam, ya Allah dia ni teruknya perangai. Tapi bila kita bertaaruf, kita faham. So rupanya sangat-sangat bukan boyfriend lah, isteri, suami isteri. InsyaAllah. Sebab saya tadi boyfriend, lepas tu dia masuk macam Islamik. Itulah kan. Saya fikir saya muskil lah sikit lah. So maksudnya bila kita berkenalan, bila kita faham, dia akan menjadi kawan yang paling setia, yang paling baik dalam hidup kita. Okeylah guys, jangan lupa untuk bersama saya dan Haziq ajar di rancangan Dunia Kimia yang seterusnya, di mana kita akan buat eksperimen yang ala-ala silap mata. Kalau nak tahu, eksperimen botol terapung. Semuanya hanya di rancangan Dunia Kimia. Terima kasih banyak kepada CCM Berhad yang sentiasa memperkaya kehidupan orang ramai di dunia dengan sains yang inovatif. Layarilah ccmberhad.com. Teruskan menonton Minggu Saham Digital. Jangan ke mana-mana, ada banyak lagi kejutan menanti anda selepas ini. Saya Alif Farhan dan ini dia Haziq Ajar. Selepas ini guys. Assalamualaikum.